Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pada hari ini kita akan menyambung kembali pelajaran yang ke-11 iaitu ibadah puasa pada bulan Ramadan. Baik, pada pelajaran hari ini kita akan mempelajari tajuk tentang rukun puasa, perkara-perkara sunat dalam puasa dan perkara-perkara yang membatalkan puasa. Kita terus kepada rukun puasa. Yang pertama adalah niat puasa. Yang pertama adalah niat puasa, iaitu niat puasa ketika bulan Ramadan. Nawaitu sawma ghadin an adai fardhi syahri Ramadana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Nawaitu sawma ghadin an adai fardhi syahri Ramadana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Sahaja aku berpuasa esok hari menunaikan fardu Ramadan tahun ini kerana Allah Ta'ala. Kita kena niat puasa ketika bulan Ramadan. Yang kedua, rukun puasa yang kedua adalah menahan diri. Iaitu apa itu menahan diri? Menahan diri daripada perkara membatalkan puasa seperti memasukkan sesuatu ke dalam rongga yang terbuka. Rongga yang terbuka pada tubuh badan kita, contohnya mulut. Mulut, rongga yang terbuka. Sama ada kita memasukkan ke dalam rongga, sama ada makanan ataupun bukan makanan ke dalam rongga sehingga ke dalam halkum, terasa pada dalam halkum, maka puasa kita akan menjadi batal. Baik, sunat puasa. Perkara-perkara yang sunat ketika berpuasa, perkara sunat dalam puasa, yang pertama adalah bersahur. Bersahur. Hadis Nabi SAW, hadis yang diriwayatkan daripada Ibn Hibban, iaitu bersahurlah walau dengan seteguk air. Kita bangun sahur, tak ada apa makanan, walau makanan apa, kita tak ada makanan, tapi kita ada air kosong, kita minum air kosong je. Minum air kosong, kita dah dapat pahala bersahur. Ataupun kita malas nak makan, tapi kita dah bangun. Janganlah kita bangun tu tak ambil berkat pahala sunat bersahur. Kalau dah bangun, ambillah air secawan, minum. Kemudian tunggu solat subuh. Yang kedua, mentakhirkan bersahur. Apa yang dimaksudkan mentakhirkan bersahur? Iaitu melewatkan bersahur. Melewatkan bersahur, iaitu kira-kira 10 minit atau ke 15 minit sebelum masuk waktu solat subuh. Maksudnya 10 ke 15 minit sebelum masuk waktu subuh, kita dah habis bersahur. Itu kita melewatkan bersahur. Yang ketiga, menyegerakan berbuka. Menyegerakan berbuka, apabila azan berkumandang, segeralah berbuka. Masuk je waktu maghrib, dengar je azan maghrib, ataupun masuk je waktu maghrib, maka teruslah kita berbuka. Dengar je azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terus kita baca doa dan berbuka dengan tamar. Kemudian yang keempat, disunatkan berbuka dengan rutab atau tamar. Disunatkan berbuka rutab atau tamar. Rutab atau tamar ni apa dia? Iaitu tamar ni dan rutab ni adalah sejenis macam kurma yang kita makan. Kalau di Malaysia orang panggil kurma, kalau di tanah Arab orang panggil tamar. Dia punya rasa manis. Jadi kalau kita tak ada tamar dengan rutab, tak dapat pahala. Tak. Kita boleh makan benda-benda yang manis. Maksudnya kita ambil pahala sunat, makan benda yang manis ketika berbuka. Yang kelima, berdoa sebelum berbuka. Kita disunatkan berdoa sebelum berbuka. Apa doanya? Kita dah biasa dengar, Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Doa ketika berbuka. Baik, kelima-lima ni adalah perkara sunat
puasa. Ada lagi contoh-contoh lain. Contohnya seperti ketika puasa, kita banyakkan berzikir. Ini contoh 5 yang saya beri. Dan ada contoh lain. Contohnya berzikir, beriktikaf di masjid, baca Al-Quran, banyakkan bersedekah. Terus pada perkara yang membatalkan puasa. Perkara yang membatalkan puasa. Yang pertama perkara yang membatalkan puasa adalah murtad. Apa maksud murtad? Murtad adalah keluar daripada agama Islam. Diisytiharkan keluar daripada agama Islam. Diisytiharkan diri keluar daripada agama Islam ketika bulan Ramadan, maka batallah puasanya. Kalau dia masuk Islam balik, dia kena qada balik puasanya. Berapa hari dia murtad tu. Contohnya lagi sehari nak raya, lagi sehari tu dia murtad, maka sehari itulah dia kena ganti. Kalau 30 hari pada awal Ramadan lagi dia dah murtad, sampai habis Ramadan 30 hari dah dia kena gantikan puasanya. Kalau dia masuk Islam balik lah. Yang kedua, gila. Yang kedua adalah gila. Kalau gila ni dia tak sedarkan diri lah. Kalau gila, sekiranya berlaku sepanjang hari dan dia tidak sedar walau satu saat, maka batallah puasanya kalau orang gila ni. Yang ketiga, mabuk. Mabuk, benda yang memabukkan. Contohnya dia minum arak sampai siang. Dia malam dia minum arak, lepas tu siang dia nak puasa, lepas tu dia mabuk lagi. Maksudnya puasanya batal. Arak pun dah haram, lepas tu dia nak campur lagi, aduk dengan perkara-perkara yang puasa. Baik, yang keempat, haid, nifas dan wiladah. Ini bagi perempuan. Bagi perempuan, bila dia didatangi haid ketika bulan Ramadan, ketika didatangi haid pada siang hari pada bulan Ramadan, walaupun hanya beberapa ketika atau di saat ingin berbuka, puasanya terbatal. Lagi 2 minit lagi nak berbuka, dia datangi haid, maka puasanya batal. Jadi dia kena mengkotakkan puasanya sebab puasanya dah batal. Jadi kena qada, iaitu kena menggantikan puasanya. Memasukkan sesuatu ke dalam rongga yang terbuka. Itu tadi perkara yang menahankan diri. Kalau puasa ni dalam rukun menahan diri. Ni dia memasukkan sesuatu ke dalam rongga yang terbuka. Contoh memasukkan sesuatu, benda tu sama ada makanan ataupun bukan makanan, masuk ke dalam rongga yang terbuka sehingga ke halkum ni, maka batallah puasanya. Kalau batal, kena qada. Yang keenam, makan dan minum dengan sengaja. Saja-saja nak makan ketika siang hari, dah tentu batal. Sebab takrif berpuasa adalah menahan daripada perkara yang boleh membatalkan puasa. Makan dan minum dengan sengaja ni seolah-olah mencabar, seolah-olah mempermainkan puasa. Nombor 7, muntah dengan sengaja. Muntah dengan sengaja, sengaja ni sengaja masuk jari ke dalam mulut supaya dia dapat muntah. Muntah dengan sengaja perbuatan yang suka-suka. Ini baik. Pelajaran hari ini 3 tajuk yang kita belajar. Yang pertama adalah rukun, yang kedua adalah sunat, yang ketiga perkara yang membatalkan puasa. Murid-murid bolehlah rujuk pada buku teks Pendidikan Islam. Lihat pada tajuk ibadah. Dan yang terakhir, terima kasih
Dan berjumpa lagi kita di minggu hadapan. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.